Masalah utama kepada isu suka tapi tak rela ini ialah kerana kurangnya kesedaran dan galakan dari mana-mana pihak. Semangat ini tidak disemai secara menyeluruh dari peringkat akar umbi seperti di awal persekolahan. Apabila tiadanya kesedaran di peringkat awal, jadi agak sukar untuk semangat ini disemai di peringkat yang lebih dewasa. Kita terlalu berharap kepada pihak tertentu untuk melakukan kerja sukarelawan, sedangkan kita boleh memainkan peranan yang aktif. Sebenarnya tak rugilah kalau join sukarelawan ni, sebab kita dapat experience daripada situ lah. Kita dapat belajar banyak benda baru. Contoh macam saya pergi dekat rumah tunas sepati kan. Dekat situ kita boleh tengok lah kehidupan orang tua macam mana. Bila kita join dengan dia, kita rasalah sedih dia macam mana kan. Dia rasalah kasih sayang tu. Kita pun dapat kasih sayang daripada dia kan. Okay, untuk jadi sukarelawan ni bagus lah. Kita dapat bantu orang juga. Terima kasih kerana Dato' bersama saya borak bersama Dato' Ahmad Talib tadi. Kenalkan tamu saya malam ni, Dato' Ahmad Talib, pemegang amanah Yayasan Salam Malaysia ataupun Salam. Apa khabar Dato'? Dato', saya tahu 2-3 bulan lepas baru balik daripada Gaza kan. Lepas tu pergi ke Indonesia melihat bagaimana proses-proses ataupun kerja-kerja sukarelawan perlu dikembangkan secara serius di negara kita. Jadi pengalaman Dato' sebagai orang kuat Yayasan Salam, apakah halangan utama lah orang muda kita, tak kira lah orang tua ke orang muda ke orang perempuan ke orang lelaki ke, untuk mereka masuk dalam kerja-kerja sukarelawan di Malaysia ni? Apakah halangan besar? Saya ingat halangan yang paling besar, mereka tak tahu ke mana nak bawa tenaga mereka. Tak tahu ke? Macam-macam media dia memang ada banyak pertubuhan amal NGO ataupun NGO ya. Jadi nombor satu, mereka nak tahu bidang mana yang dia boleh masuk. Pasal dia mungkin tidak mempunyai kepakaran bidang tertentu. Bidang tertentu. Mungkin dia bukan doktor, mungkin dia bukan lawyer, mungkin dia bukan cikgu ya. Jadi dia mungkin kerani biasa, accountant. Jadi dia nak tahu ke mana dia nak bawa dia punya kepakaran ni. Jadi yang paling mudah, tengok website semua badan-badan sukarelawan ni, NGO ni, dan pilih yang mana satu. Kalau mereka yang minat dalam bidang katakan medicine, perubatan, walaupun dia bukan doktor, tapi dia minat. Kalau dalam kes malapetaka dunia macam tsunami dan sebagainya, banjir, dia boleh masuk sama ada Bulan Sabit Merah, St. John Ambulance, boleh masuk Mercy. Jadi kalau dia di situ, tak semestinya orang doktor saja yang boleh berkhidmat situ. Dia boleh tolong bawa angkat barang, angkat ubat, angkat sakit, bawa ambulans. Itu semua kerja-kerja yang kalau macam itu isunya, mengapa tidak kita punya badan-badan sukarelawan seperti Salam, NGO dan misalnya membuka keahlian seperti rupa mengikut kepakaran masing-masing. Kalau saya bidang marketing misalnya, saya suka jumpa orang kan, berbual, mencari pelanggan-pelanggan baru. Jadi mungkin masuk dalam Salam ataupun Mercy Malaysia ataupun PBSM misalnya, saya membuat kerja-kerja untuk menambahkan dana misalnya. Adakah peluang itu terbuka? Itu peluang yang memang sangat dialukan. Umpamanya kalau kami dekat Yayasan Salam ya, kita sekarang dalam proses untuk mengemaskini database. Dulu kita kata kita ada 4,000 orang 4,000 orang sukarelawan. Jadi daripada 4,000 itu tak semuanya aktif. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita panggil balik setiap orang yang berdaftar dengan kita pada masa itu. Kita nak tahu sama ada dia masih berminat atau tidak, ataupun dia dah tukar bidang. Mungkin kalau dulu dia cikgu, sekarang dia bukan lagi cikgu, dia dah mungkin dah jadi lecturer dan sebagainya. Jadi kita nak tahu masih mahu menjadi sukarelawan atau tidak. Jadi sekarang ni kita dah hampir tamat tempoh tutup di mana mereka boleh datang daftar semula. Kemudian kita pilih, kita buat saringan dan kita tentukan bidang mana yang dia boleh aktif. Jadi Dato', kadang-kadang tuntutan mereka dalam hal-hal kerjaya seharian tu kadang melampaui lah untuk mereka membutuhkan masa lah untuk kerja-kerja sukarelawan. Kita sebuah negara yang membangun cepat, nak menjadi sebuah negara maju. Kadang-kadang suami isteri di bandar ni bekerja. Jadi hari Ahad pula, Sabtu Ahad pula bersama dengan keluarga. Itulah masa yang ada pun. Masa itu mas orang kata kan. Jadi bagaimana sebagai orang lama dalam badan sukarelawan ni, bagaimana Datuk untuk mendapatkan sedikit masa pun akhirnya kita mampu menyumbang sesuatu pada aktiviti sukarelawan? Saya hanya berpandukan kepada dua tempat lah iaitu Bulan Sabit Merah dan Yayasan Salam, di mana saya menjadi pemegang amanah. Di pejabat Yayasan Salam, kita pindah ke sebuah banglo di Jalan Canggai, berhampiran dengan sekolah Asunta di Putrajaya di PJ. Jadi di situ kalau orang yang tak cukup masa, dia boleh datang. Pasal tempat itu kita buka 7 hari seminggu.
Ada kerja yang dia boleh buat umpamanya untuk mengemas kini database. Ada kerja yang dia boleh buat, katakan tolong buat PowerPoint. Dia boleh datang tengok, bantu kita daripada segi marketing strategi kita, buat kertas kerja. Sekarang ni di tempat saya tu ada seorang bekas tentera Navy. Retire. Umur dah dekat 66 semalam. Dan dia dah bersama dengan kita 3 bulan. Dia datang ke pejabat, duduk di situ, kita bagi dia satu komputer, kerja dia buat research. Jadi itu orang yang dah pencen, dia memang ada banyak time. Jadi kita gunakan dia. Tapi bagi orang yang bekerja siang malam, suami isteri umpamanya, kalau dia ada 1 jam 2 jam, dia boleh datang dan dia boleh sumbang. Kalau nak katakan tak ada masa untuk buat sumbangan tu tak betul. Biasanya Datuk, orang yang terlibat secara aktif dalam bidang-bidang sukarelawan ni orang dah terdedah awal lah daripada keluarga dia misalnya, ataupun rakan-rakan, ataupun daripada peringkat sekolah lagi, mereka masuk PBSM, pengangkap dan sebagainya lah. Jadi orang yang tak biasa masuk ni, biasa orang ni very individualistic lah, mereka dah hal dia lah, office rumah ataupun happening sekali dengan rakan-rakan. Jadi bagaimana kita nak melibatkan mereka ni secara yang lebih luas, mereka pendedahan mereka ni secara yang lebih bagus, kerana kalau kita tidak mengambil kepakaran mereka, kita rasa bidang-bidang sukarelawan ni rugi. Kerana kita melihat lah, misalnya kalau ada malapetaka tsunami misalnya, kalau tanah runtuh di Hillview itu hari, semua nak menyumbang lah, kadang-kadang sampai menolak lah kan, orang nak datang pun buatkan jam je kawasan tu kan. Tetapi bagaimana semangat tu lah untuk dikekalkan sepanjang masa tu Datuk? Dia kerja sukarelawan ni, dia satu perkara yang kita kena ambil kira. Semangat nak menyumbang tenaga ni, dia makin meningkat bila ada malapetaka. Kalau tak ada malapetaka macam sekarang ni, tak ada apa yang berlaku kan, minat tu kurang. Sama juga orang yang nak memberi dana umpamanya, bila ada malapetaka dia nak bagi duit, tapi selepas pada itu tidak ada siapa yang datang kata, "Mai, saya nak bagi 500, saya nak bagi 200." Kebanyakannya menunggukan kalau ada malapetaka itu menjadi satu trigger point untuk dia datang untuk bagi semangat, jadi pemangkin. Jadi tapi sebahagian daripada usaha untuk menggalak orang menjadi sukarelawan yang aktif ni terletak juga kepada badan NGO itu sendiri. Kalau dia tak proaktif, tak inklusif, kalau publicity tentang dia kurang, kalau dia tak keluar mencari ahli, kita patut keluar pergi ke universiti, kita patut keluar pergi ke sekolah, dan pergi berjumpa dengan persatuan penduduk umpamanya. Kita kena kita punya own marketing lah. Kita kena perkenalkan diri kita kepada masyarakat supaya dia boleh datang berdamping dengan kita. Jadi kalau nak katakan orang tak suka nak jadi sukarelawan, tak betul. Pasal ada separuh orang dalam dunia ini, di Malaysia pun, yang mempunyai kelulusan tinggi, maknanya kalau dia bekerja dengan satu syarikat ABC, mungkin gaji dia 10,000. Tetapi dia tidak bekerja di tempat itu, malah masuk bekerja dengan NGO dengan gaji 2,500. Tapi pasal semangat dia ingin berkhidmat, itu yang kita nak ramai tu. Jadi mereka itu dijadikan professional volunteer, professional social worker, dan dia berkhidmat di merata dunia. Kita ada orang kita macam tu yang sampai ke Chechnya, sampai ke banyak tempat. Ada. Okey, mungkin tak ramai bilangannya, tapi mungkin kita nak ramaikan. Jadi mungkin ada insentif-insentif tertentu daripada pihak kerajaan, pihak majikan swasta misalnya, mungkin boleh mengurangkan cukai, memberi insentif naik bas dapat diskaun dan sebagainya kan. Itu kita boleh fikirkan cara yang lebih lateral, cara yang baru, bagaimana orang-orang muda ni melihat kerja sukarela ni lebih cool, lebih dekat dengan mereka. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Sebenarnya banyak kebaikan yang kita boleh lihat kalau kita jadi sebagai seorang sukarelawan. Contohnya macam negara Malaysia menghantar sukarelawan ke Gaza ataupun Palestin yang merupakan salah satu daripada negara Islam. Salah satu kebaikan yang kita dapat, Malaysia dapat mengeratkan lagi hubungan antarabangsa dengan negara-negara tersebut. Contoh hari ini kita dapat lihat Gaza dan Palestin dalam keadaan susah, bom sana bom sini. Malaysia dapat membantu negara mereka, dan mungkin hari ini hari diorang, kita tak tahu lagi kalau negara kita pun akan jadi macam tu juga. Cuba kita selidik sebab utama dan punca kurangnya semangat sukarelawan di kalangan masyarakat kita. Saya percaya masih ramai golongan muda yang berminat dengan aktiviti sukarelawan ini, tetapi tidak tahu bagaimana untuk menyalurkan minat mereka itu dan tidak dibantu oleh organisasi yang berkaitan.